ini saya nak berkongsi pengalaman saya sudah naik ke level 37 dan ini merupakan pertama kali saya akan meletakkan Pokestop di lokasi-lokasi yang saya cadangkan kepada Niantic. Berikut merupakan akaun saya. Okey. Jadi kalau ikutkan, saya akan naik ke level 37 merujuk kepada video di atas. Jadi kalau kita tengok, okey, ini adalah senarai rakan. Jadi untuk saya mempercepatkan proses untuk saya naik ke level 37, saya akan baling Lucky Egg. Okey, Lucky Egg ni akan berada selama 30 minit. Jadi saya akan buka hadiah daripada rakan-rakan yang boleh mempercepatkan saya naik ke level. Sebagai contoh, 3 rakan saya ni akan naik kepada 3 love, dan jadi 1 love mendapat 50,000. Tetapi dengan Lucky Egg saya akan berjaya mendapat sebanyak 100,000 XP bagi setiap rakan. Jadi mari kita tengok. Ini rakan saya yang kedua, saya buka. Jadi okey, ini adalah di antara salah satu trik untuk anda mempercepatkan proses untuk anda menaikkan level di dalam Pokemon Go. Sebab hanya dengan menangkap binatang dan evolve, saya rasa agak sukar. Jadi trik menggunakan Lucky Egg ni adalah antara salah satu yang paling popular. Jadi kita dah dapat 3 orang dengan bantuan Lucky Egg. Jadi kita tunggu dia proses sama ada kita dapat atau tidak. Jadi kita menunggu saja. Lucky Egg hanya bertahan selama 30 minit saja. Tengok di situ. Jadi salah seorang daripada rakan saya, 3 love, sudah mendapat 100,000. Dan ini merupakan rakan kedua, dapat lagi 100,000 XP. Okey. Dan saya terus naik ke level 37. Jadi level 37 ni telah melayakkan saya untuk meletakkan Pokestop di mana lokasi yang saya boleh cadangkanlah kepada Niantic. Dan rakan saya yang ketiga, 3 love, mendapat 100,000. Kalau ikutkan 3 love hanya 50,000, tetapi disebabkan oleh Lucky Egg, dia akan menghasilkan 2 kali experience. Jadi 50,000 didarabkan dengan 2 dan saya mendapat 100,000 lah. Jadi di sini saya akan tambah lagi SP yang lain bagi meningkatkan lagi jumlah XP yang saya bakal perolehi di dalam saya punya Pokemon Go. Jadi saya filter dulu dalam saya punya senarai Pokemon yang boleh evolve dan juga 3 star. Berikut merupakan Pokemon-Pokemon yang saya akan evolve. Okey, so jadi dengan level 37 telah melayakkan saya untuk meletakkan Pokestop di lokasi-lokasi yang terpilih. Jadi untuk evolution, saya rasa saya skip dahulu. Saya tidak mahu bercakap panjang berkaitan dengan evolusi. Jadi evolusi Pokemon semua akan tahu dan semuanya akan experience benda yang sama. Okey, jom kita tengok macam mana cara kita nak letakkan Pokestop. Jadi mari kita teruskan. Okey, kita buka akaun saya, cari level 37. Okey, kita buka kepada setting. Okey, di situ kita pergi kepada upload. So jadi saya diberi sebanyak 40 nomination. Jadi ini di antara perkara yang Niantic akan suruh kita buat kepada yang dah mencapai level 37.
sudah telah baca, kita kena pergi kepada Wayfarer. Okay, Wayfarer. So Niantic akan minta anda untuk login dengan menggunakan Google ataupun Facebook. Dua ini saja. Next. So di sini anda akan diberi pilihan untuk setkan home location. Okay. Jadi disebabkan saya tinggal di Malaysia, saya memilih lokasi di sekitar Malaysia lah. Dan kalau ikutkan di sini dia suruh you set, dia suruh setkan hometown location ataupun tempat asal kita atau tempat kelahiran anda. Jadi anda kena pilih lokasi di mana anda tinggal ataupun di mana anda duduk. Anda boleh zoom sejauh mana yang anda ingin dan letakkan. Selepas daripada itu dia akan suruh letak juga bonus location ataupun optional location. Ni adalah location di mana yang kita paling familiar ataupun yang paling kita tahu. So sebagai contoh di sini saya di dalam Malaysia, jadi saya letakkan lokasi yang saya tahu adalah Malaysia. Assuming saya akan update ataupun nominate mana-mana Pokestop adalah hanya di sekitar kawasan Malaysia. Jadi di sini saya letakkan location yang saya familiar. So location yang saya familiar ni adalah location yang saya boleh bantu Niantic untuk update Pokestop. Jadi pilihan kepada anda sama ada nak zoom secara dekat ataupun nak zoom secara jauh. So jadi lokasi ni dianggap familiar oleh Niantic nanti untuk membantu Niantic dalam menilai semua Pokestop, gym dan juga apa-apa lokasi yang orang lain akan letak. So yang ni seterusnya, okay, tekan saja butang next. Okay, dan anda punya profile akan tersedia. So di sini saya diratingkan sebagai good. Okay. Jadi di sini profile saya dalam position good. Ini adalah setting Niantic, saya tak ada ubah apa-apa. Jadi seterusnya anda boleh tekan butang next. Okay. Dan dia akan keluar macam ni lah. Nomination accepted, nomination rejection dan nomination duplicate. So untuk upgrade, you boleh upgrade available dan upgrade redeem. Yang ni adalah bergantung kepada Niantic dan juga penilaian-penilaian yang selepas anda akan buat bila anda dah nominate Pokestop. Dan anda kena baca sedikit eligible criteria, acceptance criteria, rejection criteria dan juga content guideline. Semua ni anda kena go through, anda kena baca secara detail, baru anda boleh pergi kepada langkah seterusnya. Yang ni kalau ikutkan tak boleh skip, sebabnya Niantic tak nak setiap orang yang nominate Pokestop dia akan nominate benda yang tak betul ataupun benda yang salah. Jadi di sini dia akan ajar satu persatu lah apa kriteria yang anda nak letak. So kita tak boleh letak sembarangan lah. Kalau ikutkan sekiranya banyak sangat rejection ataupun nomination daripada Niantic, dia juga akan memburukkan anda punya reputasi dengan Niantic dan mungkin anda punya nomination akan berkurang ataupun anda tidak akan layak untuk meletakkan apa-apa Pokestop di lokasi-lokasi yang anda pilih. Jadi pastikan anda baca guideline dia dan juga ambil gambar dan angle yang betul untuk anda nominate mana-mana Pokestop yang anda rasa sesuai untuk pemain-pemain Pokemon Go dalam bermain Pokemon Go. So jadi di sini dia akan suruh
kita ataupun anda menjawab beberapa soalan untuk memastikan kefahaman anda sama ada Pokestop yang dicadangkan itu adalah sesuai atau tidak. Soalan dia tak banyak. Soalan dia ada dalam 10 soalan saja. Jadi bila anda hantar, sebagai contoh, saya tunjuk di sini. Ini question yang kedua. Jadi bila anda baca soalan tu, pastikan anda baca dalam keadaan yang relax. Sebabnya kalau salah, mungkin dia akan efek berapa jumlah nomination yang anda akan dapat berikan di dalam game Pokemon Go. Jadi pastikan anda jawab sebaik mungkin. Okay. Anda kena ingat balik apa yang anda baca tadi, regulation dan rules dia tadi. Baik, kita teruskan menjawab soalan sehingga selesai. Okay. Soalan ketiga, dan dia akan tanya juga berapa star nomination yang kita boleh bagi. Dia akan minta cadangan kepada kita. Jadi kita hanya jawab saja seperti biasa, dan jawapan tu akan dinilai oleh Niantic, bukannya kita lah. Okey. Jadi jawab secara tenang dan jangan kejar apa-apa masa, sebabnya dia akan mengganggu reputasi anda untuk meletakkan Pokestop di lokasi yang anda inginkan. Okey, terusnya soalan seterusnya berikut, kena pasti sama ada sesuai atau tidak untuk dinominate sebagai Wii Sport. Okey. Dan untuk tempat-tempat yang kita nak cadangkan Pokestop ni, kita kena pastikan dia adalah lokasi yang bersesuaian dan juga lokasi di tempat pengumpulan orang dan lokasi yang mempunyai laluan untuk ke situ. Sekiranya tiada laluan untuk ke lokasi yang dicadangkan, kemungkinan Niantic akan reject. Dan juga kita tak boleh letak tempat-tempat umum yang mempunyai operasi sosial. Sebagai contoh, balai bomba. Kita tak boleh letak balai bomba sebabnya kita takut nanti orang akan berkumpul di balai bomba untuk bermain game, dan ini akan mengganggu operasi balai bomba yang sepatutnya boleh berkhidmat secara selamat, dan dia akan menyebabkan bomba terganggu dengan operasi mereka. Jadi pastikan balai bomba, polis ataupun lokasi-lokasi perkhidmatan awam jangan diletakkan sebagai Pokestop, kerana benda ni akan ditolak oleh Niantic. Sebabnya dia tidak membolehkan orang untuk bermain Pokemon Go, malah mengganggu operasi perkhidmatan awam yang bakal dilaksanakan. Okey, habis saya menjawab semua soalan tu. Jadi bila saya dah habis jawab, dia akan keluar macam ni lah. So seterusnya kita tengok apa pula yang akan dikeluarkan. So jadi di sini kalau tengok rating saya berada di tengah, Wayfinder rating tu so jadi kefahaman saya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Tak apa, tak ada masalah. Jadi seterusnya kita boleh Pokemon Go game. So jadi di sini kita terus pergi kepada setting. So di setting kita pergi kepada upload. Upload situ kita ada nomination lah. Kita tekan next, seterusnya. Okay, next. Dan okay, kita akan dapat map ataupun lokasi. So di lokasi ini kita kena confirmkan mana tempat Pokestop yang kita nak letakkan. Okay, so sebagai contoh saya ambil di sini lokasi berdekatan ada padang futsal. Padang futsal ni saya letak di tepi corner. Okay, supaya setiap orang yang berada di tepi jalan boleh menggunakan Pokestop ni lah.
Okay, selain itu saya ada banyak juga lokasi di sekitar yang saya nak letak. Jadi sebagai permulaan, saya letak dulu di padang futsal ni lah, di corner padang futsal. Okay, di corner padang futsal ni saya akan letakkan confirm. So bila dah confirm, kita perlu ambil gambar So berikut merupakan gambar pertama yang berada di sudut belah atas, dan seterusnya saya akan ambil gambar yang berada di sudut lain pula, yang sebelah sana. Okey, jadi saya akan ambil gambar sudut belah sini. Jadi setelah selesai, saya akan uploadkan dan masukkan ke dalam nomination. Okey, saya akan tekan OK, dan saya akan namakan Pokestop tersebut lah. Jadi nama yang saya nak letak ni bergantung, tetapi mengikut kepada kesesuaian Pokestop yang anda rasa sesuai. Jadi sebagai sini, sebagai nomination kali ini saya letak Futsal Court Fasa 9 BTK sebab itu merupakan nama taman saya lah. So dah letak, kita tekan OK. Dia akan minta history of background ataupun displays. So jadi anda kena rangka sedikit ayat dengan menggunakan bahasa Inggeris. Sekiranya anda tidak mampu untuk menulis dalam bahasa Inggeris, anda boleh pergi kepada laman website yang menterjemahkan bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris. Okey, jom kita tengok. Saya menggunakan Google Translator. So Google Translator ini saya pergi kepada Malay to English. So jadi saya tulis lokasi ini merupakan padang futsal, okey, yang digunakan oleh seluruh penduduk perumahan penduduk di sini. Selain itu, padang ini menjadi tempat pengumpulan kanak-kanak dan juga orang dewasa untuk berjumpa dan bersukan bersama. So dia akan translate pada bahasa Inggeris. Jadi anda ambil semua translation tu, okey, anda copy dan anda buka semula menu Pokemon Go dan anda pastekan ke dalam description. So di sini anda tak perlu pening-pening. Jadi dia akan translatekan terus ke dalam bahasa Inggeris. Jadi anda klik OK. Okay, selesai deskripsi, anda perlu letak kategori lokasi ataupun location. Jadi di sini anda kena pilih lah yang mana relevan bagi pilihan anda. Jadi kalau ikutkan di sini, saya pergi kepada outdoor sport, tapi saya rasa macam tak berapa sesuai untuk outdoor sport. Okay, kita lanjutkan sedikit. Saya pergi kepada outdoor recreation pun tak ada sebab dia adalah futsal court. Dan last sekali saya pergi kepada futsal field dan
atau saya pergi last sekali letak adalah Adis dan basketball court. Di sini saya beritahulah sedikit penerangan. This is futsal field is the correct categories. Okay, jadi di sini lengkap. Okay, saya punya nama, gambar, description dan dia punya beberapa kategori dan lokasi dia. Lepas tu kita hanya akan klik confirm. Okay, ini kalau untuk anda edit, dan saya cuba edit sedikit lah untuk meletakkan Pokestop di hujung. Okay, seterusnya kita letak confirm dan di sini dia akan minta lagi nomination important atau information. Jadi sama seperti tadi, anda gunakan Google untuk translate apa yang anda ingin tulis ke dalam bahasa Inggeris. So setelah selesai dengan ayat anda tu, sebagai contoh saya letak this residential park has been complete for 11 years. It futsal field in the location of playground for children and adults in this park. Many residents will gather at this futsal field to get to know each other, meet, fun and discussion, carry out sport activities together. So jadi dekat sini saya bagi tahu. Okay, dan saya terus hantar thank you for contribution, dan saya akan dapat email notification email, itu saja. Dan saya hanya tinggal 39 Pokestop lagi, dan satu lagi Pokestop nomination akan diberikan pada keesokan hari. So ini adalah sebagai salah satu contoh macam mana kita nak letak Pokestop bagi yang telah mencapai level ke 37. Okay, saya harap video ini dapat membantu dan dapat memberi semangat kepada semua yang bermain Pokemon Go dan akan nominate Pokestop di lokasi-lokasi yang anda bermain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video